Nasihat saya yang pertama, niatkan untuk terus belajar sampai habis. Jangan berhenti di tengah jalan. Ini nasihat saya. Kalau boleh ini adalah perintah saya. Kalau boleh ini adalah pesanan saya. Apa pesanan saya? Tuan-tuan kena ingat, adik-adik kena ingat, pesanan saya adalah teruskan, jangan berhenti di tengah jalan. Ilmu apa yang ada di sini kita pelajari. Quran diwajibkan hafal. Bahasa Arab dipelajari, apa yang mesti diwajibkan belajar. Semua yang ada kena dipelajari dengan baik. Dan kalau boleh kita akan teruskan pengajian kita seperti mana yang ditetapkan 12 tahun kita habiskan. Lanjutkan lagi kepada pengajian di masa akan datang ke luar negara dengan niat menambahkan ilmu-ilmu yang belum kita pelajari di dalam negara. Niatnya apa? Balik, saya ingin menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat untuk umat Islam. Balik, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat, orang yang memberikan sumbangan kepada umat Islam, orang yang akan memberikan bimbingan kepada umat Islam. Nah, itu niat kita. Justru jangan pernah kita berhenti di tengah jalan. Apapun yang berlaku, susah apapun yang kita hadapi, kekangan apapun yang kita hadapi, tak akan pernah membuat saya menarik diri daripada jalan yang Allah telah berikan kepada saya pada hari ini. Itu namanya perintah atau pesanan saya pada hari ini. Apa dia? Jangan berhenti di tengah jalan. Ingat ya, jangan berhenti di tengah jalan. Adik-adik sekalian, kalau kita tengok kepada hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok juga sirah baginda Nabi dan perilaku dan sikap para sahabat Nabi sekalian, mereka semua punya sifat ini. Sifat apa? Sifat tak pernah berhenti di tengah jalan. Itu sebabnya saya bagi pesanan macam tu. Ini adalah sifat dan sikap baginda Nabi dan para sahabat Nabi sekalian. Mereka punya sifat apa? Tak pernah berhenti di tengah jalan. Kalau sudah mula sesuatu, mereka akan buat sampai habis. Mereka tak ada istilah tengah jalan berhenti. Mereka tak ada istilah tengah jalan bantut. Tak ada. Kalau sudah mula melakukan sesuatu, Nabi akan buat sampai habis. Sahabat Nabi pun buat sampai habis. Nak bukti? Tengok kepada sirah ataupun kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkara yang paling kecil kepada perkara yang paling besar. Sifat Nabi adalah tak pernah berhenti di tengah jalan dan tak pernah tinggalkan pekerjaan tak sempurna. Semuanya Nabi buat habis, cantik sampai habis. Sebagai contoh perkara yang paling kecil, apa dia? Baginda Nabi makan macam mana? Makan adalah perkara kecil kan, hari-hari kita buat. Kalau kita tengok sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan tengok dalam sirah Syama'il Muhammadiyah dan lain sebagainya, kita akan nampak bahawa baginda Nabi tak pernah ada istilah makan tak habis. Nabi kasih makan macam ni, Nabi akan habiskan makan tu. Bahkan kita nampak di dalam sirah atau di dalam Syama'il Muhammadiyah bahawa dikatakan Nabi setiap kali habis makan, sekiranya ada makanan yang terjatuh pun Nabi akan ambil dan makan. Sekiranya ada sesuatu yang melekat lagi di jari-jari baginda Nabi, Nabi akan jilat. Betul tak? Jilat makanan tersebut. Apa maksud jilat jari ni? Dia bukan jilat jari macam tak sedap aja. Tak, jilat jari maknanya adalah kerja sampai habis. Tak ada istilah makanan terbuang. Tak ada istilah kita sendok nasi lalu setengah jalan kita tak habiskan sehingga terbuang, atau kita tak habiskan makanan tersebut. Sebab walaupun nampak kecil perkara ni, akan tapi kalau kita makan tak habis, ini menunjukkan kita tak punya semangat juang yang tinggi. Kita punya habit atau kebiasaan tak suka habiskan pekerjaan yang kita buat.
Sampai makan pun awak tak habis. That's why kalau kita sebelum makan kita kena ada planning terlebih dahulu, kena ada perancangan, betul tak? Kalau kita lapar sangat, ambillah makanan lebih sikit tak apa. Tapi kalau kita tak lapar sangat, kita masih kenyang, kita tak terlalu lapar, kita ambil nasi pun jangan terlalu banyak. Kenapa? Jangan sampai ada nasi yang terbuang. Jangan sampai nampak kerja tak habis, betul tak? Justru ini adalah berkaitan dengan habit, berkaitan dengan kebiasaan kita, yaitu nak kerja sampai habis. Kalau makan kita habis, maka insya Allah pekerjaan-pekerjaan kita yang lain pun habis. Kalau makan kita tak habis, ini yang akan membuat kita buat kerja semua tak siap. Di tengah jalan kita tinggal, buat tugasan tak habis. Nak akan dibuat nanti, ini masih kecil je pun, buat pekerjaan semua tak habis. Nanti besar pun macam tu juga. Kalau kita disuruh buat rumah, tak siap lagi, kita dah berhenti, tak nak lanjutkan. Kalau kita disuruh buat projek sekolah, baru nak buat pondasi saja, asas saja, kita tak lanjutkan lagi. Kenapa? Kita terbiasa buat kerja tak habis. Nah, justru ini adalah sifat baginda Nabi, dari perkara yang paling kecil hingga perkara yang paling besar. Tadi perkara makan Nabi habis, tak ada istilah Nabi buang, tak ada istilah Nabi tinggalkan di tengah jalan. Tak, semua habis, bahkan bersih. Pinggan tu bersih, ada makan, tak ada makanan sedikit pun yang tersisa. Kalau ada yang terjatuh pun diambil, kalau ada dalam jari pun dijilat. Maknanya betul-betul habis sempurna. Itu bab makan. Bagaimana bab yang lain? Bab solat kita tengok. Baginda Nabi pun macam tu juga. Kalau Nabi tengah solat, lalu dalam solat baginda Nabi membaca ayat suci Al-Quran, Nabi tak pernah tinggal di tengah jalan. Nabi tak pernah tinggal di tengah jalan, tak pernah berhenti di tengah surah. Nabi akan habiskan surah tersebut. Suatu hari ada seorang sahabat Nabi bernama Huzaifah ibnul Yaman. Dia menginap di rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tengah malam, beliau melihat baginda bangkit untuk melakukan tahajud. Huzaifah pun kata, saya pun naklah ikut solat bersama Nabi. Dia pun berwudu, lalu tiba-tiba dia solat di sebelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi tengah solat nih. Kata Huzaifah, dalam solat tersebut baginda membaca surah Al-Fatihah. Kemudian Nabi masuk ke dalam surah Al-Baqarah. Kata Huzaifah, Nabi baca surah Al-Baqarah habis dalam rakaat tersebut. Selepas surah Al-Baqarah habis, kata Huzaifah, penatnya baca surah Al-Baqarah ni, berdiri bersama Nabi 285 ayat kan, panjang tu. Kata Huzaifah, mudah-mudahan kalau Nabi sudah habis surah Al-Baqarah, Nabi ruku. Dah penatlah saya berdiri ni. Ternyata baginda tak ruku. Habis surah Al-Baqarah, Nabi masuk lagi Bismillahirrahmanirrahim, masuk ke surah Ali Imran. Kata Huzaifah, sudah. Kalau Nabi dah mula Ali Imran, maknanya tak akan berhenti di tengah jalan sampai habis Ali Imran tu. Kata Huzaifah, tak apalah, saya ikut juga. Mudah-mudahan kalau Nabi habis Ali Imran, Nabi ruku. Ternyata tak juga. Lepas Ali Imran, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, surah An-Nisa pula. Dia tahu sifat baginda Nabi, kalau dah mula sesuatu surah, Nabi tak akan berhenti di tengah jalan. Nabi akan habiskan surah tersebut. Dan ini juga tuan-tuan, adik-adik sekalian, ternyata dia adalah sifat sahabat Nabi juga. Pada satu ketika, Nabi SAW pernah melakukan satu peperangan dalam sirah ni. Ini peristiwa kisah disebutkan dalam Sunan Abu Dawud. Jadi ada satu peperangan, baginda dan para sahabat Nabi berperang ke dalam satu negeri ini. Apabila Nabi sampai ke satu negeri, ternyata orang kampung musuh ni sudah melarikan diri.
Jadi mereka waktu Nabi belum datang rasa macam hebat sangat. Mereka mencabar baginda Nabi. Nabi dah sampai, mereka lari. Apa yang mereka tinggalkan? Anak, isteri dan harta benda mereka ditinggalkan. Laki-laki semua melarikan diri. Lalu kaum muslimin sampai, mereka tengok orang-orang laki semua sudah lari, mereka bawa semua yang ada di kampung tersebut. Anak isteri mereka dibawa sebagai tawanan dan harta benda mereka pun dirampas oleh Nabi dan para pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian jalan, baginda Nabi dan pasukan jalan sampai di perjalanan dah masuk waktu malam. Nabi pun berkata kepada para sahabat, wahai para sahabat sekalian, kita ni sudah malam dan sudah penat berjalan. Apa kata kita berehat di tempat ni? Mereka pun setuju baginda Nabi, kita rehat di tempat ni. Mereka pun rehat. Kata Nabi, kita rehat tidur, akan tetapi mesti ada 2 orang yang berjaga. Siapa yang nak volunteer? Siapa yang nak bersukarela menjadi penjaga kita pada malam hari ini? Ada seorang sahabat berkata, saya Rasulullah, saya bersedia untuk berjaga pada malam hari ini. Kata Nabi, okey, 1 orang lagi siapa? Satu lagi kata, saya Rasulullah, saya siap untuk berjaga untuk kita pada malam hari ini. Okey, kata Nabi, awak berdua berjaga, kami semua rehat tidur. Kamu boleh berdua berjaga? Cakap boleh. Mereka pun duduk cari satu tempat yang tinggi. Nabi dan para sahabat buat camping, kemah, kemudian tidur. Ya kan? Semua tidur, rehat karena perjalanan yang panjang dan memenatkan. 2 orang sahabat ni cari tempat di atas bukit yang cukup tinggi. Mereka kemudian berbincang satu sama lain. Dia katakan, wahai fulan, awak nak berjaga sekarang awal malam, nanti akhir malam tidur, ataukah awak nak tidur sekarang, nanti akhir malam awak berjaga? Maksudnya kita buat shift. Shift kan, kita bagi shift. Awak nak shift awal, shift 1 ke atau shift 2? Kata kawan dia, macam ni lah, saya sekarang tidur, awak berjaga. Nanti tengah pukul berapa awak kejut saya akan bangun, awak tidur. Setuju? Setuju. Lalu kata kawan tu, sila awak tidur. Awak tidur, saya akan berjaga. Apa yang dia buat tuan-tuan? Kawan ni pun tidur, rehat. Kawan ni pun berjaga. Kalau kita berjaga malam, apa yang kita buat? Kita tengok Facebook, betul tak? Kita tengok handphone. Tapi kalau dia berjaga bukan macam tu. Dia berjaga, dia cakap, sambil saya berjaga, saya akan solat tahajud. Saya akan solat tahajud. Hebat sahabat Nabi ni. Mereka tak suka masa dibuang untuk perkara yang tak penting. Ada masa saja luang, mereka akan buat dengan ibadah dan baca Quran. Ni mesti macam adik-adik semua ni, ya kan? Ada masa luang, tak nak kita buang-buang untuk perkara yang tak berguna. Bagus kalau ada masa saya pegang Quran, saya ulang hafalan saya, betul tak? Ini yang dibuat oleh sahabat Nabi ni. Jadi semua sahabat Nabi tertidur, dia berjaga. Apa yang dia buat? Sambil saya jaga, saya akan buat solat sajalah. Solat kan kita berdiri. Kalau kita berdiri, kita sambil boleh mengawasi keadaan kanan kiri, gitu kan. Kalau lagi solat kita boleh tengok-tengok. Dan sambil saya baca Quran, adalah manfaatnya. Tak berlalu masa begitu saja tanpa manfaat yang tanpa ada pahala sama sekali. Maka dia pun solat. Dalam solat dia baca surah yang panjang-panjang. Dia baca surah yang panjang-panjang. Apabila dia tengah solat ni tuan-tuan, berdiri panjang, tiba-tiba musuh yang tadi lari, ada satu orang yang kembali ke kampung dia. Dia tengok anak isteri dan harta dia sudah diambil oleh pasukan Nabi. Dia menjadi sangat marah. Dia lalu bersumpah, demi Allah, hari ini juga saya akan tumpahkan darah seorang sahabat Nabi. Dia marah sangat. Saya bersumpah akan menumpahkan darah seorang sahabat Nabi. Dia pun ikuti jejak langkah baginda Nabi ini sampai ke tempat di mana Nabi tengah berehat dengan para sahabat ni. Tapi dia tak berani menyerang. Kenapa? Seorang diri.
Tapi dia kata apa? Tak apa, saya seorang diri tak berani menyerang semua pasukan Nabi, tapi saya sumpah nak menumpahkan darah kan, satu orang pun cukuplah, kata dia. Satu orang pun kena saya tumpahkan darahnya, cukuplah. Tiba-tiba dia nampak di atas bukit ni ada seorang tengah solat dan tengah baca Al-Quran. Dia pun kata, ni confirm sahabat Muhammad ni. Bolehlah menjadi mangsa aku dia. Dia tengah solat, baca Al-Quran, lalu dia ambil anak panah. Lalu dia panah ke arah orang tersebut yang tengah solat ni. Kena orang tu. Tapi terkena anak panah, dia tetap lanjutkan solat dia. Kalau kita baru ada nyamuk pun sudah batal solat kita, betul tak? Udah nyamuk nih, lalat nih, salah aku nak ganggu aku solat nih. Dia kena anak panah, tapi terus lanjutkan solat dia. Dia ambil anak panah yang kedua, dipanah lagi, kena orang tu. Terus dia lanjutkan solat dia. Dia ambil anak panah yang ketiga, kena lagi. Baru dia sudah tak boleh tahan, kena 3 anak panah. Bayangkan tuan-tuan ya, sudah tak boleh tahan lagi. Dia pun segerakan solatnya, ruku, sujud, salam cepat-cepat. Baru dia kejutkan kawan dia yang tadi yang tengah tidur tu. Dia katakan, wahai fulan, kum, qad usibtu wa rabbil Ka'bah. Dia kata, wahai fulan, bangun, saya sudah kena anak panah lah ni. Kawan dia pun terbangun, lalu tengok, darah sudah keluar daripada tubuh orang tersebut. Dia bangkit, ambil pedangnya. Orang yang tadi memanah ni melarikan diri, tuan-tuan. Dia penakut kan. Yang memanah ni, musuh Islam ni, dia semua tengok ada orang bawa pedang, dia kabur, takut, melarikan diri. Kawan ni udah tak sempat mengejar lagi. Dia terus kembali ke kawan dia yang tadi kena anak panah ni. Dia katakan, wahai fulan, kawan aku, kenapa engkau sudah kena anak panah 3 biji baru nak kejutkan aku? Sepatutnya kena anak panah 1 terus kejut akulah. Jangan sampai kena anak panah 3 biji baru nak kejutkan aku. Apa jawapan dia, tuan-tuan? Jawapan dia, saya tadi tengah solat, tengah baca satu surah dan berada di tengah-tengah surah, dan saya tak suka untuk memutuskan bacaan saya di tengah-tengah surah. Masya Allah, hebat tak? Hebat tak? Apa jawapan dia? Saya tadi tengah baca surah. Dalam satu riwayat dia tengah baca surah Al-Kahfi. Saya tengah baca surah ni, di tengah-tengah saya kena anak panah. Saya tak suka berhenti di tengah surah. Itu sebabnya saya lanjutkan juga salat saya. Saya lanjutkan juga surah saya habiskan dulu baru saya kejut awak. Ini type macam apa? Tadi saya kata, ini adalah didikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Buat kerja jangan berhenti di tengah jalan. Buat kerja sampai habis. Tengok, itu adalah didikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Pernah juga ini berkaitan dengan apa? Makan Nabi kerja sampai habis, baca Quran Nabi kerja sampai habis. Apalagi tugasan-tugasan yang paling besar nanti. Jadi kalau kita ni, tuan-tuan, sudah jadi habit kita kerja tak nak berhenti di tengah jalan, kita akan buat perkara ni untuk semua perkara. Sekarang berkenaan dengan hafalan Al-Quran, saya akan habiskan Al-Quran, khatam semua, tak nak berhenti di tengah jalan. Belajar nahu, saya akan khatam belajar nahu, tak nak berhenti di tengah jalan. Belajar apa lagi? Fiqh, saya akan habiskan fiqh sampai habis, tak nak berhenti di tengah jalan. Zaman sekarang orang, tuan-tuan, kalau tengoklah di luar-luar sana ya, orang belajar fiqh tak pernah khatam sampai 1 kitab fiqh. Bahkan ramai orang-orang yang kitab paling kecil pun dia tak khatam. Apa kitab fiqh paling kecil? Matan Ghayah wa Taqrib misalkan. Ramai orang yang tak khatam. Itu sebabnya kalau kita tengok kelas-kelas pengajian di masjid-masjid di mana-mana, semua perbahasan itu-itu juga. Belajar berkenaan dengan rukun wudu, lalu kemudian rukun mandi, masuklah rukun salat. Lepas tu ustaz tu sama ada meninggal dunia atau buka kitab baru. Kitab baru dia mula lagi daripada wudu, salat, mandi.
Itu sebabnya orang selalu kata fik kita ni tak pernah keluar daripada tandas ke masjid, tandas ke masjid. Faham ke tak tuan-tuan ni? Fik kita tak pernah keluar daripada tandas ke masjid, tandas masjid. Tak ada perbincangan tentang saham ke, tak ada perbincangan berkenaan dengan muamalat ke, perbahasan berkenaan dengan pernikahan ke dan lain sebagainya. Padahal fik kita sangat luas, membahas perbahasan yang begitu luas, membincangkan semua aspek kehidupan manusia. Tapi kita karena belajar kitab fik tak pernah khatam, betul tak? Yang kita tahu tu je, wudu, mandi, solat, wudu, mandi, solat. Dan kalau kita tengok perbincangan, perdebatan orang yang ada di luar sana, semua perdebatan tu juga dan berulang setiap tahun, betul tak? Semua perdebatan di luar semua sama. Tengok tuan-tuan di Facebook. Mungkin adik-adik tak punya Facebook lah, tapi kalau asatizah, ustaz-ustaz punya Facebook, dia akan tengok. Semua berdebat sama. Bulan Maulid, perdebatan selalu, adakah Maulid tu bid'ah ke tak bid'ah? Sama aja setiap tahun. Bulan puasa nanti, tarawih ni 20 rakaat ke 8 rakaat, sama setiap tahun. Kalau hari raya jatuh pada hari Jumaat, perdebatan sama juga. Kita wajib salat Jumaat ke dengan hari raya atau tak wajib? Semua sama. Kenapa? Sebab fik kita tak pernah khatam, betul tak? Nah, ini yang kita tak inginkan untuk para pelajar yang ada di Darul Ifta ni, yang punya visi Ustaz Wadi tadi. Kita nak sebuah pendidikan yang sempurna. Sempurna macam mana? Kita khatam dalam membaca semua kitab-kitab agama ni. Baca Quran khatam, bukan cuma baca tapi hafal, betul tak? Kemudian faham khatam, baca kitab tafsir nanti. Baca hadis pun khatam, bukan cuma hadis itu juga. Ada setengah orang bincang hadis itu juga tuan-tuan, serius. Kemana-mana dia bincang itu juga. Kita pun pelik, Islam cuma itu aja ke? Padahal Islam berkaitan dengan pelbagai aspek dan perbincangan yang cukup banyak dan luas ya. Mudah-mudahan, justru saya ingat tadi udah berapa hari, dah hampir habis lah Ustaz Safwan. Saya ingat tadi nak cakap cuma 10 minit saja. Ternyata tanpa terasa kalau dia kasih mikrofon ni kita dah lupa masa dah. Saya bimbang nanti masa pun tak cukup untuk solat zuhur. Dan saya rasa mudah-mudahan sebagai penutup saya nak ingatkan lagi apa tadi pesanan saya kepada adik-adik semua. Jangan berhenti di tengah jalan, sempurna sampai habis. Itu adalah pesanan saya yang mudah-mudahan walaupun dalam masa yang sangat ringkas ini bermanfaat untuk diri kita semua. Dan kena ingat, itu adalah sifat dan habit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga sifat dan habit para sahabat Nabi, dan mudah-mudahan menjadi habit dan kebiasaan kita sebagai pelajar agama yang ingin menjadikan baginda Nabi sebagai ikutan dan sebagai uswah hasanah kita pada masa-masa yang akan datang insya-Allah. Saya mohon maaf sekali lagi atas kekurangan, dan mudah-mudahan walaupun ringkas perlu ada manfaat bagi adik-adik sekalian untuk menambah ilmu dan memberi semangat untuk terus belajar dan menimpa ilmu insya-Allah. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.